أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala kita ditemukan lagi pada hari ini dengan Al-Quran. Kita ditemukan lagi atas jalan mencari hidayah Allah Subhanahu taala, dan hari ini kita ingin berkenalan dengan surah baru, surah yang ke-53, surah An-Najm, bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Baik, Safa saya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semalam kita dah bincang tentang nujum, dan hari ini wan najm, bertemunya dua di hujung dan awal itu. Apa tanasub yang kita, kaitannya yang kita nak lihat bersama pada hari ini bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah, terus berkongsi dengan rakan-rakan yang ada. Kita berada pada juz yang ke-27 My Quran Time, dan kita doakan Allah memelihara, mengabulkan doa kita untuk terus di atas jalan hidayah. Kita doa, subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah sinopsis ringkasan bagi halaman 526. Daripada ayat yang pertama hingga ayat yang ke-18 kita akan melihat kepada penegasan tentang kenabian dan fenomena wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sumber ilmu, sebagai sumber ilmu ketika kita beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya pada ayat 19 hingga 26, larangan menyekutukan Allah dan penegasan bahawa berhala-berhala itu tidak berguna sama sekali. Mari sama-sama kita baca ayat 1 hingga 18 terlebih dahulu untuk memaknai tentang bagaimana Allah bersumpah dengan bintang bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadhil Ustaz Fazrul, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah kita puas sekali lagi dapat sama-sama dalam My Quran Time, baca faham amal, dan kita masuk surah yang baru An-Najm. Semalam Ustaz Fah berhenti mengejut, ada tanda tanya ataupun berhenti di akhir surah At-Tur. Kita sambung sedikit ayat pertama, memberi gambaran kenapa di hujung surah At-Tur ada perkataan An-Nujum ataupun bintang, dan awal-awal perkataan daripada ayat pertama surah An-Najm ada perkataan bintang. Sudah pastilah kita melihat kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala, namun mungkin ada hikmah yang sama dapat kita pelajari pada hari ini. Bila sebut bintang-bintang ni, semua orang suka tengok bintang, Safas. Tengok ke atas, tengok bintang, mengira bintang dan sebagainya. Jom sama-sama kita baca ayat pertama hingga ayat yang ke-18 surah An-Najm. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى
فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 1 hingga 18. Kita melihat kepada sumpah Allah pada ayat yang pertama, wan najmi idza hawa, demi bintang apabila ia tenggelam ataupun terbenam, ya, tenggelam, ya, jatuh ke bawah. Dan ini adalah sumpah Allah, ya, satu saja Allah bersumpah pada ayat nombor 1 ini. Dan sebelum ini kita sudah pun berjumpa dengan wa minal laili fasabbihu wa idbaran nujum, ya, iaitu daripada malam maka bertasbihlah dan terbenamnya bintang-bintang. Apakah yang menariknya tentang malam? Malam ini akan menjadi lebih menarik ustaznya bila ada bintang. Bila ada bintang-bintang yang kita tengok, dia amat bercahaya. Dan bagaimanakah kita nak mencahayakan kalau di langit ada bintang, di atas bumi ini macam mana kita nak memberi cahaya, mencahayakan yang penduduk di bumi? Namanya fasabbih, iaitu kita mendirikan ataupun bertasbih pada waktu pagi, iaitu dengan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan juga solat subuh ditambah dengan tasbih-tasbih tambahan yang boleh kita laksanakan. Ini bagaimana kita nak menjadi bintang di bumi ustaz, ya. Kita boleh jadi bintang di bumi dengan kita menunaikan solat subuh secara konsisten pada setiap hari. Dan bila Allah bersumpah dengan wan najmi idza hawa, Allah kembali balik membawa tentang topik demi bintang apabila ia tenggelam. Hawa ini maksudnya ialah apabila dia turun. Perkataan ini kita akan jumpa pada ayat yang ketiga sebentar nanti. Dan dibawakan tentang satu topik menarik selepas itu, madalla sahibukum wa ma ghawa, iaitu Allah melindungi dan juga menyatakan bahawa Nabi itu sebagai sahabat, kawan kepada orang-orang di Mekah itu tidak dal dan tidak ghawa. Tidak dal dan tidak ghawa. Siapa Nabi? Siapa sahibukum ini? Sahibukum ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi utusan membawa risalah wahyu. Jadi sekali lagi, kalau kita nak mencahayakan bumi ini dengan tasbih, dan dalam ayat yang kedua ini Allah menyatakan kalau kita nak bercahaya di atas muka bumi ini Allah menghantarkan rasul sebagai bintang di bumi. Kalau kita tengok bintang di langit itu amat cantik, kalau kita tengok di bumi ini ada rasul, itulah yang mencantikkan akhlak manusia. Tidak sifat seorang rasul itu dal dan juga bersifat ghawa. Apa maksud dal dalam ayat ini ustaz, ya? Kita selalu baca dalam surah Al-Fatihah waladdallin. Dal ini adalah tersesat secara tidak bersengaja, tidak sengaja. Tetapi ghawa ini adalah keliru dengan sengaja, dengan usaha. Saja je memang mencari ilmu yang tak betul, ya, cuba untuk melampau dalam berbuat sesuatu perkara, memberi idea-idea yang tidak datang daripada wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini sifat Nabi. Dan wama yantiqu anil hawa, dan Nabi ini tidak bercakap dasarnya daripada sumber al-hawa. Al-hawa ini tadi terbenam, maksudnya terbenam ataupun jatuh. Bila kita mengikut pada hawa nafsu, kita terjatuh Ustaz. Kita terjatuh ke lembah gaung kehinaan, ya. Jadi Allah menyatakan Nabi tidak bercakap apa-apa sahaja itu berdasarkan kepada hawa nafsu, tetapi in huwa illa wahyun yuha, tetapi dia mendapat wahyu,
ya diwahyukan kepada nabi, itulah yang diinspirasikan untuk nabi bercakap dan mengamalkan sunnah dalam kehidupan seharian. Ayat yang kelima Allah menyatakan allamahu syadidul quwa, yang mengajarkan kepadanya daripada yang sangat kuat. Siapa yang sangat kuat itu adalah Jibril. Jibril sebagai malaikat yang kuat maksudnya, yang mengajarkan, dan dzu mirratin fastawa, yang mempunyai keteguhan. Maka dia menampakkan Jibril menampakkan dalam rupa asalnya. Jadi ada kekuatan terus menyampaikan. Dia bukan cikgu yang tak kuat, ya. Kadang-kadang cikgu tak kuat ini, dia kadang-kadang ajar lepas tu dia tinggalkan anak murid dia. Yang ini terus mengajar nabi. Kalau setiap Ramadan di dalam bulan Ramadan itu tadarus al-Quran, itu adalah sifat Jibril yang menghantar wahyu. Dan kalau kita lihat bahawa sebenarnya surah An-Najm ini banyak bercerita tentang peristiwa Mi'raj Nabi ke langit yang atas yang kita akan tengok sebentar lagi. Apakah lagi sifat Jibril yang menemankan Nabi dalam peristiwa Isra' Mi'raj, daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu Isra', dan kemudian bila naik itu namanya Mi'raj. Sifatnya itu dinyatakan pada ayat yang ke-7, 8, 9 dan yang ke-10. Mari sama-sama kita baca ayat 8 hingga 10 ini dipimpin Al-Fadhil Ustaz Tirmizi. Silakan. Baik, kita baca ayat ke-8 dan ayat ke-10. Menarik surah An-Najm ni kerana membincangkan kadang-kadang perkara yang mungkin tidak sampai kepada akal kita untuk kita berfikir. Namun pertama sekali bila Al-Quran yang beritahu, kita patut sami'na wa ata'na, kita beriman dahulu, kemudian kita belajar, demi belajar sedikit sebanyak kita dapat tadabbur, sebenarnya dapat menguatkan lagi keimanan kita dan kekuatan dan serta bertambah keyakinan kita. Ayat 8 dan 9 Safar. 8, 9, 10, 11. Sekali pasal ayat pendek saja. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma dana fatadalla. Thumma dana fatadalla. فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما Surah Al-Nazim. Itulah ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-11, ya. Pada ayat yang ke-7, wa huwa bil ufuqil a'la, bahawa Jibril ini berada pada ufuk yang tinggi. Nabi melihat Jibril ini pada ufuk yang tinggi. Ini adalah sebagai menunjukkan Jibril ini adalah amat besar. Thumma dana fadalla, ya, thumma dana fatadalla, iaitu kemudian mendekati, ya, dana itu mendekati kepada Nabi, dan juga lalu bertambah lagi mendekati, ya, nak menceritakan proses, ya, bagaimana Jibril lagi makin dekat sehingga tahap dekatnya itu seperti fakana qaba qausain, iaitu seperti dua busur anak panah. Dua busur anak panah ni dekatlah Ustaz, ya, pasal anak panah tu satu, dia dekat, au adna, ataupun lebih dekat lagi. Dan mengapa Allah ceritakan pasal kedekatan Jibril kepada Nabi ini? Kerana ia ada kaitan dengan ayat yang ke-10, fa'auha ila abdihi ma auha, iaitu lalu disampaikan olehnya wahyu kepada hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat makin dekat, malaikat Jibril makin dekat kepada Nabi untuk menyampaikan wahyu, dan di sini digelar Nabi ini sebagai abd, sebagai hamba, kerana keteguhan Nabi, kerendahan Nabi, ya, kerendahan Nabi itu menyebabkan malaikat makin mendekati kepada seorang hamba. Dalam ayat yang ke-11 kita melihat pada bagaimana bila Nabi diberikan wahyu dan juga dapat melihat kebesaran, ya, Jibril yang diutus pada waktu peristiwa kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka makadzabal fuadu ma ra'a, iaitu Nabi tidak mendustakan, ya, hati Nabi, ya, bukan sekadar Nabi tapi hati, lapisan yang lebih dalam. Kalau kita ada lapisan pertama, lapisan kedua, lapisan ketiga. Lapisan ketiga inilah yang dinamakan fuad, tempat perasaan kita. Bila perasaan kita ini sudah teruja, maka pada waktu itu
tidak lagi mampu untuk mendustakan kepada kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hal ini bercakap tentang Jibril yang membawakan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya ayat yang ke-12, ketika mereka ataupun Nabi dah nampak ya, Allah menemplak kepada orang musyrik yang masih lagi nak membantah. Allah kata, apakah kamu ingin membantah benda ataupun perkara yang telah dilihat? Kamu tak lihat, Nabi telah lihat, sudah mempunyai pengalaman, perasaan yang mendalam tentang peristiwa bersama Jibril itu. Apakah kamu masih lagi, orang-orang musyrik mahu lagi membantah kepada perkara tersebut? Ayat 12 hingga ayat yang ke-15 kita baca sekali lagi untuk kita melihat bagaimana perjalanan Nabi Mi'raj kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, peristiwa Isra' Mi'raj sudah pasti satu peristiwa yang begitu luar biasa, yang kita kata tidak mencapai akal kita, tapi kita diajar kepada untuk beriman kepada apa yang diceritakan, apa yang dibawa oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam daripada al-Quran dan sunnah. Kerana dimensi kita memang kita rasa tidak mampu, tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah pencipta kita. Kita baca ayat yang ke-12 hingga 15. أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة Surah Al-Azim ayat yang ke-12, maka apakah kamu orang musyrik hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya? Dan sesungguhnya dia, Nabi Muhammad, telah melihatnya dalam rupanya yang sebenar pada waktu yang lain. Selain daripada Nabi pernah nampak pada Jibril ini kali pertama, tapi kali yang kedua ini sudah tentunya dalam peristiwa apa? Dalam peristiwa Mi'raj, ketika berada di Inda Sidratil Muntaha, iaitu ketika berada di Sidratul Muntaha. Di manakah Sidratul Muntaha ini? Di langit yang atas, ya, iaitu satu pohon Ustaz ya. Di sana ada satu pohon yang besar, itu gambarannya lah, saya tak pernah sampai kan. Tapi di situlah Jibril dapat naik ke langit atas sampailah ke Sidratul Muntaha. Maka pada waktu ini Nabi masih lagi dapat melihat kepada Jibril, masih lagi dapat, ya. Tetapi lepas itu apakah Nabi ataupun Jibril boleh lagi lepas pada Sidratul Muntaha? Tidak boleh. Kalau diteruskan maka akan terbakar, ya. Walaupun daripada cahaya Jibril ini, tapi tidak mampu lagi untuk meneruskan perjalanan di atas Sidratul Muntaha, di mana pada waktu inilah indaha jannatul ma'wa, di hujung pokok ini, di kawasan atas ini ada satu tempat yang dinamakan Jannatul Ma'wa, syurga, ya. Inilah tempat syurga. Dan pada waktu ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bertemu dengan siapa? Bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang menyatakan bukan bertemu dengan Allah, tetapi melihat kepada satu lagi kebesaran Allah yang besar yang dinyatakan pada ayat yang ke-17, ya. Dan apa kesannya bila seseorang itu seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ke satu ayati rabbih, ayat kebesaran yang besar daripada Allah, kagum. Tadi dah kagum dah tengok pada Jibril, tapi kali ini ayat daripada Allah, kebesaran daripada Allah. Pada waktu itu apa yang berlaku? Pada ayat yang ke-16, is ya'sha sidrata ma ya'sha. Sidrah itu pokok itu cover saja, dia memang luas sangatlah nak ceritanya. Dan mazaghal basaru wa ma tagha, iaitu mata Nabi tidak berpaling, tidak menyimpang dan tidak melampau. Mengapa diberikan highlight perkara ini, penekanan perkara ini? Nabi bertemu dengan kebesaran Allah yang amat hebat, Ustaz. Dia kalau jumpa raja pun, kalau sepatutnya adabnya ialah jangan tengok kiri kanan, pasal kiri kanan itu zal, dan juga tengok tara itu ialah melampau. Tengok kepada raja tu tengok macam tu saja, macam tengok tuan-tuan lah, saya tengok tuan-tuan macam tu saja. Kalau TV ni macam tu saja, takut kan? Takut. Saya pernah ada pergi ke satu restoran. Restoran tu dekat TV je tu dia letak gambar dia punya founder ke apa, tapi gambar founder dia tengok macam tu je kan. Tengok kita nak makan pun rasa takut kan. Walaupun dia adalah restoran Islam, jadi saya kata pada isteri saya, tak payahlah pergi restoran ni kan, menakutkan pasal apa? Letak gambar manusia, ya. Dan dalam hal ini adab,
kan, kita bercakap adab. Dan bila nabi bertemu dengan kebesaran Allah Subhanahu taala, tidak lagi berpaling, tak adalah tengok perkara lain, dan tidak juga tara melampau, kerana sudah kagum dengan ayati rabbihil kubra, sebagaimana dinyatakan pada ayat yang ke-18. Dan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ini, sekali lagi kalau kita tengok perkara yang dijelaskan pada ayat yang ke-18, iaitu sesungguhnya dia telah melihat sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Tuhannya yang paling besar. Jadi inilah yang kita ingin cermati, yang ingin kita amalkan. Makin kita ini mendapat wahyu, makin lagi kita dapat melihat tanda-tanda kebesaran Allah, wajar sepatutnya kita akan makin lagi jaga pandangan kita dan fokus kita tidak lari kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu ghawa, ya, iaitu sesat ataupun keliru dengan usaha, ya, dengan sengaja. Tetapi kita doakan agar kita selalu bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya tidak sesat dan juga tidak keliru. Semuanya jelas untuk membawa kita menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat sebentar, My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. Sadaqallahul Azim. Inilah ayat yang pertama hingga ayat yang keempat daripada surah An-Najm yang telah kita baca dan juga telah kita tadabbur sebentar tadi. Mudah-mudahan sama-sama dapat kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita terhadap kehebatan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala ceritakan kepada kita semua, menambahkan iman kita insya-Allah. Amin. Baik sahabat-sahabat, sebelum kita meneruskan bahagian yang kedua pada muka surat yang pertama surah An-Najm, sudah pasti lagi kisah-kisah perkara-perkara yang perlu kita mengambil perhatian dalam ayat yang kita baca sebentar ini. Jom kita belajar sedikit tajwid pada hari ini. Kita lihat di slide yang kita sediakan pada ayat 16, iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Jelaskan setiap kalimah dalam ayat ini. Dia agak payah sedikit sahabat-sahabat sekalian. Ada iz yaghsha, okey, sebut sya, okey, tetapi sya itu selepas kita menyebut huruf shin, kita nak menyebut huruf sin. Okey, ada sabdu di atas huruf sin. Jadi mungkin berlaku sedikit kadang-kadang tertukar, dua-dua jadi shin ataupun dua-dua jadi sin. Maka kita nak sebut kena hati-hati, biar pertama shin kemudian sin. Iz yaghsha sidra, iz yaghsh, itu shin, kemudian sin yang berbaris di bawah selepas disabdukan. Iz yaghsha sidrata ma yaghsha, iz yaghsha sidrata, iz yaghsha sidr. Daripada shin tengah lidah sya, kemudian kita ingat sin tu yang berbaris di bawah itu berada di hujung lidah. Kalau kita masih lagi kekal mengekalkan shin di tengah lidah,
maka dia akan jadi idh yaghshash, dua-dua shin pula ataupun dua-dua sin, ataupun bertukar pula, sin dulu shin yang kedua. Maka sini pentingnya peranan makhraj. Pertama shin tengah lidah, tengah lidah. Kedua sin di hujung lidah. Idh yaghshas sidrata ma yaghsha. 1 2 mula. Idh yaghshas sidrata ma yaghsha. Sadaqallah. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tir untuk sama-sama kita melihat kepada bagaimana membaca ayat yang ke-16 tadi Ustaz ya, di antara shin dan juga sin sebentar tadi ya. Dan sebenarnya ayat ini pun adalah antara ayat-ayat mutasyabihat Ustaz ya, yang saya pun tak tahu apakah yang dimaksudkan dengan sidrah itu, sidratul muntaha itu, pokok itu, tapi ma yaghsha tu meliputi apa tak tahu kan. Ada ulama yang menyatakan bahawa yang meliputi itu segala qada qadar ya, maksudnya bila daun daripada pohon ini jatuh, maksudnya orang ni dah tak lama dah ya. Dan nak menceritakan bahawa ada rekod daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi tak adalah siapa-siapa dapat akses Ustaz ya. Tak ada pula kita kata oh dia ni nak meninggal sikit lagi, okey ni tanda-tandanya. Yang itu pendapat, tetapi orang ni pula tak dapat pula maklumat daripada Sidratul Muntaha ya. Tak boleh cakap bahawa kalau dia dah monyot itu buang tebiat dah tak lama. Itu sebagai komentar orang-orang tua, tetapi bukannya sumber formal daripada Allah SWT. Hanya Allah yang tahu ya tentang apa yang di-cover, apa yang diliputi oleh sidrah ataupun pohon yang berada di atas sana. Baik. Dan kita nak melihat kepada ayat 19 hingga 26, bagaimana seterusnya Allah menemplak kepada mereka yang buat-buat tengok. Tadi Nabi dah tengok. Nabi tengok, dia abaikan. Yang dia tak nampak tengok, dia buat-buat ada pula. Ayat yang ke-19 hingga ayat 26 surah An-Najm. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah sahabat-sahabat sekalian, itu mencabarlah ayat daripada surah An-Najm daripada muka surat pertama ini, kerana menceritakan tentang kehebatan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ataupun dimi'rajkan ataupun dalam peristiwa Isra' Mi'raj ini, dan kita nak baca pada ayat yang sambungan tadi, ayat yang ke-19 hingga 26. Ada perkataan la tawal uzza dan sebagainya Ustaz Fazal. Itu nama-nama berhala Ustaz. Nama berhala. Okey ya. Maka kita boleh perlahan sikit dari sudut adab juga ditekankan oleh para ulama, boleh kita perlahankan suara pada tempat-tempat ayat begini, kerana sebagai satu adab yang tinggi bila kita baca Quran. Mudah-mudahan sama-sama kita dapat pencerahan lagi. Kita baca ayat 19 hingga 26. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا
لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. Sadaqallahu. Surah Al-Azim, kita bacaan daripada ayat yang ke-19 hingga 26 ya. Kalau kita melihat ayat 1 hingga 18, bagaimana Allah melindungi ataupun menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah ya sesat, tidaklah keliru, tidak bercakap mengikut hawa nafsu. Malah lebih daripada itu, Nabi diberikan wahyu ya oleh Allah melalui malaikat Jibril yang beliau nampak ya, dan ini yang dijelaskan sehingga ayat yang ke-18, termasuklah dalam peristiwa Mi'raj, Nabi melihat kepada kebesaran-kebesaran Allah yang besar ya. Istilahnya pada ayat 18, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, yang besar. Tetapi ada yang kecil Ustaz ya. Yang kecil yang bagi orang yang tidak ada ilmu, orang yang sesat, orang yang keliru, yang mengikut hawa nafsu, dia ambil yang kecil itu, batu-batu yang dinamakan pun dinamakan sendiri, bukan daripada wahyu. Yang pertama apa? Al-Lata ya. Yang kedua Al-Uzza. Yang ketiga adalah Manat. Ya, tiga nama ini adalah nama-nama berhala yang terkenal di Mekah itu sendiri, ada kaitan dengan Taif dan sebagainya sumbernya. Tetapi nak ceritanya ialah Allah bertanya pada ayat 19, afara'aitumul lata wal uzza, iaitu kamu tak perhatikan ke kepada bagaimana kamu boleh menyembah kepada batu yang sebenarnya amat kecil ya, yang tidak berkuasa, yang tidak mempunyai kemampuan untuk berbuat sesuatu pun Ustaz ya. Jadi ini Allah suruh perhatikan, fikir betul-betul lah ya, fikir betul-betul. Dan selepas itu Allah menyatakan alakumudz zakaru walahul untha ya, kamu bagi kepada diri kamu yang lelaki, tetapi bagi Tuhan perempuan. Itu sebab dia nama Al-Lata, Uzza, Manat, dia adalah perkataan yang dikaitkan dengan Tuhan perempuan yang aziz, daripada aziz dikaitkan dengan Al-Uzza itu yang perempuan, Uzza yang aziz, yang kuat. Jadi mereka bagi nama-nama itu dan mengaitkan perempuan dengan nama anak-anak Tuhan ini yang menjadi sembahan mereka. Sebenarnya Allah kata pada ayat 22, tilka idzan qismatun diza maksudnya iaitu ini tak adil kan, kamu bagi yang baki-baki kepada Allah, kamu nak anak lelaki, perempuan kamu tak nak, kau bagi okey anak Tuhan perempuan, malaikat perempuan, yang kamu nak kamu ambil sahaja. Mindset ini, cara berfikir ini yang telah pun kita lihat sebelum ini dalam surah-surah sebelum ini, betapa orang yang ada masalah dal dan juga rawa, dia bagi baki-baki Ustaz. Dia bagi baki-baki, dia tak nak bagi yang terbaik, hartanya, masanya, malah dari segi pembahagian anak lelaki anak perempuan dia nak bahagikan pula, walaupun sebenarnya kita menerima Ustaz ya, sebagai orang beriman, lelaki perempuan sama sahaja, yang pentingnya kita kena didik dengan keimanan berteraskan kepada wahyu yang dibawakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang ke-24 ataupun 23, in hiya illa asmaun sammaitumuha ya, semua nama-nama yang diberikan itu kamu dan juga nenek moyang kamu ini sebenarnya tidak pernah diturunkan Allah dengan bukti yang nyata. Ma anzalallahu biha min sultan, tak ada pun, Allah tak pernah bagi wahyu. In yattabi'una illa dhanna wa ma tahwanal anfus, sebenarnya dua sumber yang menyebabkan mereka memilih untuk syirik, menyembah kepada Lata, Uzza dan juga Manat sebentar tadi, iaitu yang pertama mengikut kepada zon. Apa maksud zon? Prasangka, teka-teka ya, dan yang keduanya mengikut kepada hawa nafsu. Sebabnya orang yang bersangka-sangka dengan ilmu pun bahaya ya, tanpa ilmu bahaya, orang yang ikut hawa nafsu pun bahaya. Kadang-kadang bukan zon, kita ada ilmu Ustaz ya, orang tu belajar betul-betul tapi ikut hawa nafsu, gagal. Ataupun ada yang dia tak ikut hawa nafsu, dia nak cuba gunakan akal, tapi akalnya itu bukan asasnya ilmu yang ada kaitan dengan wahyu, pun akan gagal juga. Jadi Allah menyatakan pada ayat 23 itu, di hujung itu, walaqad ja'ahum mir rabbihimul huda, sesungguhnya
sesungguhnya telah datang, ya, padahal sungguh telah datang petunjuk daripada Tuhan mereka. Allah telah memberikan tawaran petunjuk untuk apa? Petunjuk untuk mencintai kepada kesenangan, ya, yang abadi berbanding dengan kesenangan yang tidak abadi. Itu bezanya. Kesenangan memang semua orang nak senang, tapi kalau orang yang ikut kepada huda, kita tahu tak apalah, bersusah-susah sedikit, bersenang-senang kemudian. Tapi kalau ikut hawa nafsu, nak senang di sini, yang kemudian tu tak payah nak fikir. Inilah ayat 23, dan seterusnya kita nak baca ayat yang ke 24, 25 dan 26 untuk kita sama-sama melihat hakikat ilmu yang Allah berikan kepada kita melalui wahyu ini membawa kita ke arah mana dan apa yang ingin dijauhkan sebenar-benarnya. Mari sama-sama kita baca 3 ayat di hujung ini. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Faz yang memberi pencerahan kepada kita, tadabbur daripada muka surat 526 ini. Banyak perkara-perkara yang mungkin baru dapat kita sematkan dalam fikiran kita, dan untuk sama-sama kita berfikir, dan sudah pasti untuk dapat kita beriman dan juga menambahkan lagi amalan kita. Kita baca 3 ayat terakhir, 24, 25 dan 26 surah An-Najm. A'udzubillahi minasyaitanir am lil insani ma tamanna am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'zana Allah illa min ba'di an ya'zana Allahu liman yasha'u wa yarda. Sadaqallahu alazim. Surah Al-Nazim, begitulah bacaan daripada ayat 24 hingga ayat yang ke-26, ya. Kesinambungan daripada ayat 23 tadi, bila Allah menegur kepada mereka yang mengikut pada zon, prasangka, bukan ilmu yang tepat dengan hujah yang tepat, dan juga mengikut kepada hawa nafsu, ya. Jadi apakah ubat kepada zon dan juga hawa? Pasal dalam diri kita ada zon, dalam diri kita ada hawa nafsu, Ustaz, ya. Kita tidak boleh nafikan perkara tersebut, tetapi bagaimana diuruskan adalah apabila kita mengikut kepada hidayah daripada wahyu. Walaqad ja'ahum mir rabbihumul huda. Hidayah inilah yang kita minta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, dan hidayah itu dirakam ataupun dinyatakan di dalam wahyu yang kita baca di dalam al-Quran ini. Kesan apabila kita mengikut hidayah berbeza dengan kita mengikut hawa nafsu. Kalau ikut pada hawa nafsu, ikut pada prasangka, Allah menyatakan amlil insani ma tamanna, iaitu apakah manusia akan mendapatkan segala yang dicita-citakannya. Memang kita ada banyak cita-cita. Tamanna ni cita-cita, Ustaz, ya. Saya nak itu, nak ini, nak kesenangan, nakkan kehidupan yang abadi, nak macam-macam. Tetapi Allah menyatakan falillahil akhiratu wal ula. Allah pemilik kepada akhirat dan juga alam dunia ini. Jadi kalau kita nak macam-macam, kita kenalah mengikut kepada Allah yang memiliki macam-macam ini. Bukannya kita ikut cara kita. Kalau ikut cara kita, itu bukan jalan hidayah. Itu adalah jalan zon dan jalan hawa nafsu. Tapi kalau kita ikut jalan huda, Ustaz, ya, kita nak macam-macam dalam hidup kita ni, kita nak bahagia sampai ke syurga, maka kesannya ialah kita makin lagi mendekati kepada
Allah yang memiliki segala-galanya ini, dan Allah boleh bagi kita sebagaimana yang telah kita lihat dalam surah At-Tur, ganjaran kepada mereka yang membina iman, memperjuangkan iman sehingga masuk syurga sekeluarga. Ayat yang ke-26 Allah menekankan sekali lagi tentang keimanan kita pada malak. Apa maksud malak? Malaikat, ya. Berapa banyak daripada malaikat di langit, ya, la tughni, ya, tidak bermanfaat pun syafaat daripada mereka itu kecuali mendapat izin daripada Allah dan juga kepada orang yang Allah redai. Jadi nak ceritanya, menyembah malaikat tidak ada gunanya, ya, tetapi beriman kepada malaikat, dan salah satunya malaikat Jibril yang membawa wahyu kepada nabi sampai pada kita, itu adalah cara bagaimana kita nak mendapat syafaat, kerana syafaat itu mutlak daripada Allah. Kalau Allah nak izinkan, Allah bagi pada nabi, maka kita ikut nabi, kita akan menjadi orang yang diberi recommendation. Minta kerja ustaz ni, minta kerja, kita interview, orang lain interview, tapi orang pertama ni dia bagi sijil, bagi semualah dia punya kelayakan dia. Orang kedua pun sama juga, ya, tetapi kalau orang kedua ini dia mendapat syafaat. Mendapat syafaat ni bukan pasal orang dalam dia kata pilih dia terus, bukan. Dia kata orang yang kedua tu, saya pernah dengar dia ni buat begini kebaikan sebelum masuk kerja di tempat kerja lama, dan kalau dia kerja kat tempat kita ni, saya rasa dia ni boleh bawa kita bawa lebih kemajuan ke syarikat kita. Itu syafaat, ya. Jadi bila mendapat syafaat daripada siapa? Daripada Allah, ataupun bila Allah izinkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi syafaat, ya, maka kesannya apa? Kesannya kita mempunyai satu kelebihan untuk mendapat kebenaran ataupun kebahagiaan apabila sampai di akhirat nanti. Dan inilah yang kita harapkan apabila kita makin beriman kepada malaikat Jibril, para malaikat, dan juga makin beriman kepada wahyu yang dibawakan, dan makin beriman kepada nabi, madalla sahibukum wa ma ghawa. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu yang pertama, jujur dan ikhlas dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana ayat 10 hingga 11 sebentar tadi, bahawa dengan keikhlasan itu kita tidak akan menipu dan juga mendustakan. Yang pertama. Yang kedua, mengimani perkara-perkara ghaib agar tambah kesempurnaan iman, sebagaimana dalam ayat 16 sebentar tadi kita tahu bahawa di sidrah itu mempunyai pelbagai perkara ghaib. Kita percaya, ya, kita tidak mampu lihatnya, tak dapat akses, tetapi dengan keimanan itu kita dapat menyempurnakan iman, tahu bahawa qada qadar adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mudah stres. Yang ketiga, tidak ikut sesuatu trend tanpa mengetahui kesahihannya, sebagaimana dalam ayat 23 itu bila bercakap tentang dhan, bercakap tentang hawa nafsu, trend-trend yang wujud pada masa sekarang ini, kalau ianya bukan berteraskan ilmu daripada wahyu, maka kita tolak. Tapi kalau ada asas, jom kita buat kebaikan lebih banyak lagi selepas itu. Sama-sama kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini, dan terus kita ingin Allah curahkan hidayah untuk terus kuat beriman kepada wahyu, dan inilah yang kita ingin bina dalam gerakan tabung gerakan Al-Quran sebagai salah satu platform tuan-tuan memberi sumbangan, ya, secara fizikal, harta, duit, dan juga sumbangan idea, jaringan untuk kita sama-sama, ya, gunakan. Dan kalau tuan-tuan ada idea bagaimana lagi kita mendekati kepada pelbagai organisasi di sekeliling kita perlukan bantuan, maka berhubung dengan yayasan untuk kita sama-sama menggembling sumber yang ada bagi memastikan kita tidak mengikut kepada hawa nafsu, tetapi mengikut kepada wahyu daripada Allah yang satu. Kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.